Hadirin sekalian, forum kedua akan bermula sebentar sahaja lagi. Diminta untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Hadirin yang dihormati, kini kita meneruskan sesi forum kedua pagi ini yang bertajuk antara keistimewaan eksekutif dan keistimewaan parlimen, cabaran terhadap semak dan imbang parlimen. Forum ini akan membincangkan sejauh manakah keistimewaan eksekutif memberi kesan dan limitasi kepada keistimewaan parlimen terhadap fungsi parlimen sebagai badan semak dan imbang. Forum ini akan dikupas oleh dua orang ahli panel, iaitu Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa, dan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud, dan akan dikendalikan oleh Yang Berhormat Datuk Khaidirah Abu Zahar sebagai moderator. Yang Berhormat Datuk Khaidirah merupakan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Rim, Melaka. Yang Berhormat Datuk juga merupakan Ketua Puteri UMNO Bahagian Jasin, Melaka. Tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Khaidirah Abu Zahar bagi memulakan sesi forum kedua. Dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua, khususnya yang berbahagia Tan Sri Shahrizad, thank you very much also. Presiden Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya ataupun PAFUM, dan juga tahniah di atas penganjuran program yang sangat baik ini. Seterusnya, Yang Berhormat Speaker-Speaker Dewan Undangan Negeri yang turut hadir pada pagi ini, ahli-ahli Dewan Undangan Negara dan Dewan Rakyat. Seterusnya, Yang Berhormat Timbalan Speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang hadir. Saya dengar ada daripada Sabah. Ada? Seterusnya, ahli-ahli PAFUM dan juga wakil-wakil universiti dan pelajar yang turut hadir pada pagi ini, serta tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang saya hormati. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik. Baik, pertama sekali saya yang akan ataupun menguruskan menjadi moderator pada pagi ini. Dah lama saya tak jadi moderator sebenarnya, to be honest with you. Thank you very much to Tan Sri juga and to the PAFUM sebab sudilah kiranya memanggil saya juga sebagai moderator. Biasanya saya dah terbiasa hampir beberapa tahun jadi panel, tapi kali ini jadi moderator balik. So pada pagi ini saya tak nak buang masa untuk forum kita yang kedua. Pada pagi ini kita ada dua orang panel yang turut bersama dengan untuk forum yang kedua ini. Seperti yang telah diperkenalkan tadi adalah YB Nik Nazmi on my right, Nik Nazmi Nik Ahmad. Terima kasih YB kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan seterusnya di sebelah kiri saya adalah Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal, seorang pensyarah undang-undang di Jabatan Undang-Undang Sivil di UIA. Baik, terima kasih kepada YB, terima kasih juga kepada Prof dan terima kasih kepada semua para hadirin yang turut hadir pada pagi ini. Baik, sedikit pengenalan yang mungkin kita boleh kongsikan tentang kedua-dua panel kita pada pagi ini. Di sebelah kanan saya YB Nik Nazmi, saya rasa semua orang dah boleh everyone without saying, adalah seorang ahli parlimen daripada Parlimen Setiawangsa, juga mengangguti jawatan kuasa pilihan khas pendidikan Dewan Rakyat, dan beliau berkelulusan undang-undang daripada King's College London dan kini merupakan naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Keadilan. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Adun Selangor selama 2 penggal, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor dan juga Exco Kerajaan Negeri pada tahun 2014 hingga 2018. Baik, terima kasih YB. Dan seterusnya di sebelah kiri saya, Profesor Dr. Nik Ahmad Nik Kamal, seorang pensyarah undang-undang di Jabatan Undang-Undang Sivil Ahmad Ibrahim Kuliah of Law Universiti Islam Malaysia UIA, dan juga merupakan Ketua Editor Journal of the Malaysian Parliament. Beliau juga memperoleh ijazah Doktor Falsafah daripada University of Aberdeen, Scotland, dan pernah dilantik sebagai penasihat undang-undang UIA. Kini merupakan Ketua Cluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Awam Majlis Profesor Negara MPN dan Pesuruhjaya Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan. So welcome to Prof and also YB. Baik.
Untuk forum kita yang kedua ini bersempena dengan Simposium Parlimen Malaysia 2022, saya diamanahkan untuk membincangkan satu lagi topik yang saya rasa menjadi daya tarikan di parlimen ini. It is one of also an interesting factor, iaitu antara keistimewaan eksekutif dan keistimewaan parlimen. Apakah cabaran dalam kita nak menjadikan semak dan imbang parlimen ini menjadi lebih efisien. Jadi kedua-dua panel kita pada pagi ini akan mengupas dengan lebih lanjut. Perbincangan forum ini juga untuk mengetengahkan kewujudan dan limitasi keistimewaan eksekutif seperti mana yang dibentukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Akta Hasutan, Akta Rahsia Rasmi, Akta Majlis Parlimen dan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat, serta sejauh mana ia memberi kesan kepada keistimewaan ahli parlimen. So kita nak tahu sejauh mana ahli parlimen sebagai legislator dan juga ahli parlimen sebagai eksekutif dalam memastikan semak dan imbang ini dapat kita jalankan. Baik, we'll go straight to the first question because kita pun tak ada masa yang banyak. Jadi kepada YB, soalan yang pertama saya nak tanyakan. Mungkin YB, Nik Nazmi boleh kongsikan sejauh manakah melalui pengalaman YB sendiri sebagai ahli parlimen dan juga pernah menjadi adun dan pernah menyandang jawatan-jawatan tertinggi. Jadi sejauh manakah kuasa dan keistimewaan eksekutif dalam menjalankan peranan dan tugasnya sendiri? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Moderator, kepada panelis Dr. Nik Ahmad. Sebagai disclosure, beliau bukan ayah saya. Kebetulan nama sama. Okey, jadi topik yang diberikan pada hari ini, keistimewaan eksekutif ataupun dalam English executive privilege. Sebenarnya istilah itu, dan tadi pun saya ada bincang dengan Prof. Perkara ini kita tak jumpa dalam sistem Westminster secara khusus. Dia biasanya digunakan menyebut tentang kuasa-kuasa yang ada misalnya di Amerika untuk pihak presiden bertindak, dan kita ada kes yang terkenal suatu ketika dahulu iaitu kes Presiden Nixon, dan itu juga melibatkan executive privilege. Tetapi di Malaysia kita ada manifestasi, kalau kita sebut tadi, saya ingat moderator telah pun huraikan OSA, Akta Hasutan, dan beberapa undang-undang lain yang kita boleh sebut sebagai satu executive privilege. Jadi benda ni wujud, dan kita tahu bahawa di dalam pentadbiran mana-mana negara perlu ada ruang untuk pihak pentadbir tersebut untuk bertindak di dalam dan mempunyai privilege yang tertentu. Namun kita juga harus maklum bahawa ia juga terbuka kepada salah guna ataupun abuse. Masalahnya saya ingat beberapa undang-undang yang ada di negara kita ni banyak didefinisikan pada era perang dingin ataupun pada era misalnya kita lihat selepas krisis 13 Mei dan sebagainya. Jadi it was defined using those lens. Dan masa telah pun beredar, telah pun bergerak. Dan prinsip yang paling asas saya ingat ada kata seorang hakim di Amerika ialah sunlight is the best disinfectant. Kalau kita nak cuci rumah tu, kita kena bagi masuk cahaya matahari. Jadi kalau undang-undang yang ada, misalnya OSA, ruang dia cukup luas. Ada istilah dulu terkenal, dia kata kalau di Malaysia ni ikut the law, kalau satu kertas tisu yang masuk dalam mesyuarat tiba-tiba dicop sebagai OSA, then it is OSA. Jadi kalau benda itu melibatkan strategi perang dan sebagainya, saya ingat tidak ada masalah. Jadi problem yang kita ada di Malaysia ialah bila kuasa yang diberikan kepada pihak eksekutif itu terlalu luas dan menyekat parlimen untuk memastikan pihak eksekutif bertindak sebaiknya. Saya bagi satu contoh, saya ingat untuk menjawab bahagian terakhir ialah kita lihat kes 1MDB. Dalam kes 1MDB, laporan Ketua Audit Negara itu laporan biasa yang diletak di atas meja ahli parlimen. Tetapi tahun 2015 ia telah dicop di bawah OSA dan tidak dapat dibincangkan di luar. Jadi itu yang saya kata, apa kaitan perkara itu dengan
keselamatan negara dan sebagainya. Dan selepas itu diklasifikasi dan tidak ada isu pun. Jadi saya merasakan bila kita menyebut tentang executive privilege, dia harus scope tu kena properly define supaya tidak boleh misuse. Dan last sekali, kita juga kena ada, pernah disebut, kita nak ada dan telah pun ada di Pulau Pinang dan di Selangor, Freedom of Information Law. Kalau nak ada di Malaysia sekarang, dia tidak akan berguna selagi mana OSA tidak dipinda ataupun dimansuhkan. Sebab OSA itu terlalu luas maksud dia. Baik, terima kasih banyak YB. Seperti yang disebut tadi, iaitu kuasa yang terlalu luas ataupun unlimited discretionary power, I suppose. Mungkin itu yang terlalu. Jadi, Profesor, Prof ada nak tambah anything on this kuasa dan keistimewaan eksekutif dalam menjalankan tugasnya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Moderator, yang berhormat panelis dan juga Dev kehormat saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama membincang tentang isu yang saya rasa amat penting atas dasar bahawa executive immunity ataupun executive privilege ini jarang dibincangkan waima di parlimen, ya. Kerana saya rasa saya tidak pasti sama pernah atau tidak diutarakan di parlimen sepanjang 60 tahun lebih kita merdeka, ya. Isu tentang executive privilege ini, apa yang kita faham, ya, kalau pelajar-pelajar undang-undang tu mereka faham tentang government privilege atau crown privilege, ya. Tapi isu executive privilege ini seperti kata yang berhormat Nik Nazmi tadi memang jarang dibincangkan. Yang paling dekat dibincangkan ialah kes yang baru-baru ini di parlimen, iaitu tentang tuntutan Sultan Sulu, ya, apabila YB Tan Sri Speaker tidak membenarkan perbincangan tentang isu tersebut, ya. Tetapi ia bukan atas dasar crown privilege ataupun executive privilege, ya. Tapi kita kena kaitkan dalam konteks ini seperti yang di soalan yang ditanyakan oleh YB moderator tadi ialah apakah kena mengena dengan dengan apa dipanggil sebagai collective responsibility of the executive to parliament. Apakah kaitannya dengan executive privilege ini? Saya melihat kaitannya ialah bahawa apabila pihak eksekutif berhadapan dengan ahli-ahli parlimen di parlimen, tak kiralah di Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, maka mereka membawa bersama satu prinsip yang saya rasa memang telah diamalkan sebahagian daripada sistem governance kita, iaitu prinsip collective responsibility, di mana setiap ahli kabinet di parlimen sama-sama bertanggungjawab, sama-sama menyokong satu sama lain. Waimah masa mengundi pun mereka mesti menyokong apa yang telah disarankan atau telah dibentangkan oleh kerajaan, ya. Namun collective responsibility ini yang memang jelas dan nyata dalam perlembagaan, iaitu perkara 43 fasa 3 perlembagaan mengatakan bahawa semua ahli kabinet ialah mempunyai pertanggungjawaban bersama terhadap parlimen. Jadi dalam konteks ini, kalaulah tanggungjawab mereka di parlimen itu tanggungjawab bersama, apakah pula isu tentang tanggungjawab individu, minister ataupun menteri secara individu? Adakah ia berlawanan dengan konsep collective responsibility? Pada pandangan saya, ia sebenarnya komplement antara satu sama lain, iaitu seorang menteri di parlimen itu bertanggungjawab terhadap kementeriannya dan jabatannya. Tapi pada masa yang sama, dia juga bersama-sama dengan ahli kabinet lain di Dewan Rakyat, sama-sama bertanggungjawab sebagai sebuah kerajaan. Jadi dalam konteks ini tidak ada pertentangan, tidak ada konflik sebenarnya. Cuma kalaulah individu minister tersebut atau menteri secara individu telah melakukan kesalahan di luar parlimen, dan apabila ditanya di parlimen, maka beliau bertanggungjawab. Ya, dalam konteks convention collective responsibility dan individual responsibility to parlimen, maka kalaulah kesalahan itu kesalahan yang besar, maka seeloknya Perdana Menteri menasihatkan menteri tersebut supaya meletakkan jawatan ataupun beliau meletakkan jawatan secara sukarela. Itu adalah konteks yang kita faham tentang collective responsibility dan individual responsibility. Tapi kalau kita kaitkan pula dengan isu executive immunity atau executive privilege ini, ialah
Kabinet secara bersama-sama mengatakan bahawa isu-isu ini tidak boleh dibincangkan di Parlimen. Kerana ini isu sensitif, ada isu public interest, ada isu keselamatan negara. Maka tidak boleh dibincangkan Parlimen, dan apabila dimohon oleh Parlimen untuk membincangkan, tidak mahu dibincangkan atas dasar ini. Jadi dalam konteks ini, adakah Parlimen ataupun speaker boleh menolak, atau adakah speaker memohon supaya wakil kerajaan tersebut menerangkan apa yang disoal oleh ahli Parlimen. Itu adalah yang akan kita bincangkan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Seperti yang Prof sebut tadi, dalam perlembagaan sendiri ada menyatakan ataupun tersebut dalam perkara 43/3 bahawa jemaah menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kepada Parlimen secara tidak langsung memberikan satu gambaran bahawa pihak eksekutif turut tertakluk kepada pihak legislatif dalam menjalankan peranan dan tugasnya. I think that is a collective responsibility yang telah dimentionkan ataupun disebut oleh Prof. Okey, untuk soalan seterusnya, sebanyak tadi yang Prof dah explainkan tentang how between executive dan juga legislative dan tadi complement one another, tetapi akan ada juga sedikit pertentangan. Jadi soalan yang seterusnya saya nak tanyakan kepada YB, adakah sejauh mana wujudnya pertentangan antara keistimewaan eksekutif dengan keistimewaan Parlimen itu? Silakan. Okay, terima kasih Datuk. Kalau kita lihat, ialah bila bercakap tentang sistem Westminster, dia memang berbeza misalnya dengan sistem presidential yang ada di Amerika. Kalau di Amerika, the divide between the executive, the legislative and the judiciary itu sangat nyata. Kalau di Westminster, eksekutif itu dia bertanggungjawab kepada legislatif, termasuk menteri-menteri sebagaimana telah disebut. Jadi pertentangan ni akan berlaku lazim lah dalam politik, dan bila kita bercakap tentang Parlimen, ya, ahli-ahli Parlimen, keistimewaan dia apa? Dia boleh bersuara, ya, of course not absolute di negara kita, tetapi ruang untuk dia bersuara, untuk tidak disaman dan sebagainya adalah cukup luas, dan bagi saya itu antara perkara yang penting untuk membolehkan mereka memastikan kerajaan itu bertanggungjawab kepada Parlimen. Ya, kalau kita tidak diberikan maklumat, kalau kita akan asyik berdepan dengan tindakan mahkamah dan sebagainya, maka ia akan mengekang peranan ahli Parlimen. But of course, ya, under our system, sebagaimana di banyak negara Westminster, when you repeat di luar, then keistimewaan itu tidak terpakai. Jadi sebab itu, ya, bagi saya keistimewaan ataupun privileges bagi Parlimen itu ialah satu perkara yang asas, yang basic untuk membolehkan sistem legislatif ini dapat berlangsung dengan baik dan untuk mengurangkan ataupun meminimalkan salah guna atau salah laku di peringkat eksekutif. Jadi bagi saya balik pada isu banyak daripada undang-undang yang kita ada, yang kita gubal, bukan sahaja daripada mindset Cold War ataupun daripada mindset pasca 13 Mei, malah ada daripada zaman British, ketika British berusaha untuk mengekang gerakan kemerdekaan di negara kita. Kan? Jadi ini undang-undang yang bagi saya kita perlu reflect, relook dan memastikan any exemption, ya, daripada peruntukan perlembagaan dan sebagainya mestilah sangat-sangat limited and defined by law. Ya, tak boleh terlalu luas. Dan itu akan membolehkan bagi saya untuk Parlimen memainkan peranan ini. Dan saya lihat, ya, dalam keadaan sekarang, mungkin bagi Prof sebagai seorang akademik, sekarang banyak interesting case law daripada ataupun constitutional case law bila selepas 2018, sebab politik is so dynamic, ya, dan bagi saya ini membuka ruang, ya, dan membuktikan bahawa Malaysians can be matured untuk take part actively dalam demokrasi di negara kita. Dan kita juga kena reflect, kan, bila kita, yes, we are Westminster system, tapi Westminster system juga is a creature of its own history dan pengalaman mereka, dan kadang-kadang kita lebih tradisional daripada Westminster sendiri dalam beberapa perkara. Jadi ini bagi saya satu perkara yang Parlimen perlu lihat, dan kita tengok banyak perubahan yang berlaku hari ini yang saya ingat satu perkara yang positif untuk memartabatkan Parlimen. Baik, terima kasih YB. Jadi keistimewaan itu perlu hanya dipakai, boleh digunakan di dalam Parlimen sahajalah. Kalau di luar, I assume it has to have a limitation on it lah. Baik,
Prof ada mungkin nak tambah? Jadi tentang pertentangan antara keistimewaan eksekutif dan juga keistimewaan parlimen ini. Silakan. Terima kasih Datuk Moderator. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kenapa ada parliamentary privilege, keistimewaan parlimen ya, kerana di parlimen lah wakil-wakil rakyat akan berbincang, akan mengeluarkan semua benda yang perlu dan wajib dibincangkan. Jadi kadang-kadang ia dia menyentuh perkara sensitif. Ya, namun kita mahukan wakil rakyat itu memberikan pandangan, mengutarakan apa yang rakyat sedang rasakan. Itu saya rasa kepentingan parlimen, walaupun parlimen itu membuat undang-undang, tapi hanya mungkin ada 20% sahaja daripada proses parlimen itu yang membuat undang-undang. Yang lainnya berbincang, berbahas tentang isu-isu semasa, isu-isu rakyat. Ya. Dalam konteks itu ada isu sensitif yang tidak boleh dibincangkan. Sebab itu kita ada Akta Hasutan, ya. Isu tentang tentang agama, tentang ras, tentang raja-raja perlembagaan, semua itu tidak boleh dibincangkan secara bebas. Kerana ada Akta Hasutan. Namun kalau WIMA, kalau mereka bincangkan di parlimen, maka jika ia menyentuh isu-isu sensitif tersebut di bawah Akta Hasutan, mereka boleh dituduh di mahkamah. Kita lihat kes Mak Koding dan beberapa kes lainnya. Itu kes-kes klasik lah, kalau pelajar undang-undang mesti akan membaca dan meneliti dan menelaah kes-kes tersebut. Ya. Jadi kenapa ada parliamentary privilege dan ada sekatannya? Pada masa sama, apakah kedudukan executive privilege? Ya, saya melihat bahawa ada pertentangan yang jelas di sini, iaitu seorang ahli parlimen dan juga seorang ahli kabinet, seorang ahli jemaah menteri datang ke parlimen, tetapi apabila ditanya soalan ketika question time, maka ia tidak boleh menjawabnya kerana ia adalah isu sensitif. Apa yang diutarakan oleh menteri tersebut ialah saya yang berhormat speaker tidak boleh menerangkan hal ini kerana ini adalah isu sensitif negara. Ada masalah keselamatan, maka saya tidak akan membincangkannya. Maka di situlah menteri tersebut telah mengutarakan executive privilege atau crown privilege atas dasar bahawa isu ini tidak boleh dibincang secara nyata, tidak boleh dibincang secara terang di parlimen kerana akan di-quote di luar parlimen oleh para wartawan yang ada. Maka itu telah menjadi ia tidak lagi satu isu rahsia sebenarnya. Dalam konteks ini, bagaimanakah dipanggil sebagai collective responsibility itu dan juga individual responsibility of ministers to parliament dapat ditunjukkan? Sukar, betul tidak? Jadi dalam konteks ini ahli parlimen mahukan menteri supaya menerangkan di parlimen. Menteri kata tidak boleh, ini adalah isu keselamatan negara. Jadi apakah solusinya? Apakah solusinya? Ya, dalam konteks ini mungkin ahli parlimen akan mahukan supaya menteri dibawa kepada privilege committee kerana tidak memberikan jawapan yang benar di parlimen. Dalam konteks ini kita lihat bahawa ada kuasa parlimen untuk memaksa menteri untuk menyatakan pandangan itu, ya, tapi menteri mengatakan bahawa ini tidak boleh dan parlimen mengatakan boleh, perlu dibawa kepada privilege committee. Dan jika menteri enggan masuk, enggan menjawab di privilege committee, apakah kesannya? Itu satu contoh lah. Tapi ada kes-kes juga yang saya baca di UK misalnya, di mana menteri tidak mahu membenarkan penjawat awam datang untuk memberi keterangan di jawatan kuasa parlimen. Baik. Dalam kes-kes tertentu. Misalnya kalau dulu kita dengar kes Westland helikopter. Menteri melarang penjawat awam datang memberi keterangan di parlimen. Dan oleh kerana menterinya menghalang dia tidak boleh pergi. Adakah parlimen boleh memaksa? Penjawat awam itu datang. Dan kalau kita lihat peraturan-peraturan dalam mesyuarat jawatan kuasa, dalam privilege committee, dalam standing orders, memang ada kuasa parlimen untuk memaksa atau memanggil penjawat datang, dan jika ia tidak datang, dia boleh dipanggil untuk datang. Dan kalau tidak datang juga boleh dibawa tindakan
contempt of parliament. So jadi isu ini seolah-olah satu pertentangan yang besar. Cuma di Malaysia kita belum sampai ke tahap itu lagi. Kalaulah sampai ke tahap itu, apakah solusinya? Adakah mahkamah akan memberikan subpoena kepada menteri dan juga kepada penjawat awam tersebut? Kalau di England, kalau masih ingat di kes Conway dan Rimmer, Conway lawan Rimmer, kes lama, mahkamah House of Lords mengatakan bahawa mahkamah mempunyai kuasa untuk mengeluarkan perintah supaya menteri menjawab, kerana itu adalah kepentingan awam. Jadi dalam konteks ini di US juga pernah terjadi, tadi YB telah menyebut tentang kes R versus Nixon, skandal Watergate. Isu yang sama, cuma mahkamah mengatakan bahawa oleh kerana subpoena itu berasal dari mahkamah, maka mahkamah mempunyai kuasa untuk tidak membenarkan subpoena tersebut atas dasar kepentingan awam. Kalaulah subpoena itu datang dari parlimen, bagaimana? Adakah mahkamah menolak? So dalam konteks ini kita ada perkara 72(1) untuk Dewan Undangan Negeri, kita ada perkara 63 untuk parlimen mengatakan semua hal ehwal atau bisnes di parlimen tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Yang terbaru kes di Sarawak mengatakan bahawa lantikan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak itu telah diputuskan sebagai tidak sah oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak dan mahkamah tidak boleh mempersoalkannya. Itu adalah kuasa parlimen. Jadi di sini kita lihat bahawa isu pengaisan kuasa, separation of power, mahkamah, parlimen dan eksekutif perlu mencapai satu titik persetujuan untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan. Dan apakah yang saya rasa yang pentingnya ialah apakah isunya itu untuk kepentingan awam, untuk keselamatan negara atau tidak. Siapa yang patut membuat keputusan? Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Panjang lebar betul dia punya explanation. But anyway, thank you very much Prof. Baik, soalan yang because kita mengejar masa juga dalam masa kita ada lebih kurang dalam 1 jam untuk tempoh keseluruhannya, and I have few more questions actually, so I'm going to make it very quick one untuk yang ketiga soalan ini, yang ketiga ini. YB mungkin boleh kongsikan juga sejauh manakah sebenarnya, I think dah disebutkan, cuma kita nak ringkaskan juga, keistimewaan eksekutif yang boleh dipertahankan selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan kebertanggungjawaan jemaah menteri kepada parlimen. Pendek je sebab I think kita dah bincang panjang pasal ni. Cuma saya kata boleh, of course saya faham dalam isu-isu ketenteraan yang spesifik dan sebagainya, tetapi ia mesti didefinisikan secara khusus. Kalau ketenteraan contohnya, kalau isu beli kapal boleh dibincang, tapi kalau soal macam mana persiapan kita, saya ingat pernah dijawab di parlimen, bukan ketenteraan pun tapi national security, di mana silo beras kita, dia kerajaan tidak mahu namakan sebab kalau berlaku perang kita tidak mahu expose lokasi-lokasi silo beras untuk bekalan beras negara. Itu kita faham, tidak ada isu. Tapi dalam isu perbelanjaan, isu perolehan itu perlu dibincangkan. Jadi the limitation must be clearly defined and limited dengan sangat-sangat khusus. Baik, definisinya perlu jelas tahap mana, sampai ke tahap mana perlu dipertahankan keistimewaan eksekutif ini. Baik, terima kasih banyak YB. Okey, untuk yang seterusnya, soalan yang seterusnya kita nak tanya tentang yang forum kita pada pagi ini, iaitu tentang keistimewaan eksekutif dan juga keistimewaan parlimen, cabaran terhadap untuk semak dan imbang. Kita tahu sistem demokrasi berparlimen Westminster seperti yang disebutkan tadi yang diamalkan turut melemahkan juga keistimewaan parlimen melalui dominasi pihak eksekutif dalam urusan parlimen. Jadi sejauh manakah perkara ini mungkin boleh diberikan contohnya dan merujuk juga kepada peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, peraturan Mesyuarat 15 yang menyatakan penentuan aturan urusan kerajaan didahulukan daripada urusan lain, dan peraturan Mesyuarat 23 berhubung dengan isi pertanyaan yang membenarkan menteri sekiranya dibenarkan oleh Tuan Yang di-Pertua, Speaker, kalau dia memilih untuk enggan menjawab sesuatu pertanyaan atas sebab memelihara faedah orang ramai, to benefit of the public. So maybe kat sini saya boleh mulakan dulu dengan Prof untuk bagi jawapan, untuk berkongsikan sejauh mana sistem demokrasi ini yang diamalkan di berparlimen di Westminster itu turut melemahkan keistimewaan parlimen melalui dominasi eksekutif.
Baik, Datuk Moderator, saya telah sebut tadi isu tentang keengganan Menteri menjawab soalan. Ya. Jadi mesti ada justifikasinya. Ya. Yang saya sebut tadi bahawa justifikasinya ialah ia isu tentang maklumat keselamatan negara. Isu maklumat yang tidak boleh diwar-warkan, tidak boleh dibincang secara publik. Kerana ia akan di-quote oleh newspaper, oleh wartawan dan sebagainya. Saya rasa itu, kalau ia itu adalah satu isu keselamatan negara dan dapat diverifikasikan bahawa itu adalah keselamatan negara, maka ia sepatutnya boleh diterima. Bincang mungkin di peringkat jawatankuasa khas ataupun jawatankuasa privilege dan sebagainya, tapi tidak secara parlimen terbuka. Ya. Tapi isunya siapa yang akan verifikasikan? Itu yang menjadi persoalannya. Jadi kalau dalam konteks executive privilege ini, privilege yang itu hanya boleh diputuskan oleh eksekutif, menteri yang terlibat. Ya. Dan ini adakah ia bersesuaian dengan prinsip parlimen terbuka? Parlimen yang terbuka, lebih terbuka seperti forum pertama tadi. Ya. So, saya rasa kita belum ada satu jawapan untuk ini. Kita belum sampai ke tahap di mana kita ada solution untuk ini. Dan mungkin satu yang boleh dipikirkan ialah kenapa tidak bawakan isu ini pada satu jawatankuasa khas. Dan jawatankuasa khas itu yang bipartisan menentukan sama ada isu ini isu yang tidak boleh dijawab secara terbuka. Ya. Itu pandangan saya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi isu dia adalah definasi dan juga verifikasi. Untuk verifikasi sejauh mana makna ataupun mempertahankan hak eksekutif itu. YB, boleh kongsikan sedikit pandangan YB tentang soalan ini, di mana sistem demokrasi berparlimen Westminster yang diamalkan melemahkan keistimewaan parlimen melalui dominasi eksekutif itu. Okey, terima kasih. Saya nak bagi satu contoh lah. Pengalaman saya, pertama kalau kita lihat dah ada keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam 2011 bila isu di Selangor, Dun Selangor buat Selcat dan ada panggil saksi dan saksi tidak hadir dan mahkamah memutuskan bahawa keputusan dewan itu tidak dewan mana-mana legislature lah tidak boleh dicabar oleh mahkamah dan dewan mempunyai kuasa untuk memanggil di peringkat jawatankuasa. Jadi that has been established. Ya. Tetapi di peringkat kita pun select committee kita masih lagi evolving. Walaupun instrumen ini dah ada dah lama dan saya ingat diguna pakai dalam beberapa perkara. Misalnya reformasi pilihan raya beberapa 2011, 2012 pernah dibuat kajian tentang penambahbaikan sistem pilihan raya. Dan kemudian kita ada lepas 2018 beberapa select committee ditubuhkan dan sekarang menjadi lebih banyak lagi dan ada peranan yang cukup luas. Cuma dia semua tertakluk kepada sejauh mana pengerusi itu boleh memainkan peranan tersebut. Ya, dan saya akan sokonglah sebab speaker dan staf parlimen, sekretariat pun ya, untuk mengendalikan jawatankuasa juga perlu diperkasakan. Yang saya nak kongsi ialah wujud misalnya di jawatankuasa select committee, di select committee pendidikan. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak ada masalah nak hadir. Tapi Kementerian Pendidikan cuba untuk tidak hadir, ya, malah pergi kepada kabinet dan sebagainya. Dan bagi saya itu tidak sihat. Sebab kita bercakap sekali lagi eksekutif menjawab kepada legislatif dan jawatankuasa itu juga mesti dianggap sebagai sebahagian daripada parlimen. Ya. So it's a developing sistem di negara kita, tetapi saya yakin ya, ini adalah perkara-perkara yang dapat menambah baik sistem parlimen. Dan antara satu lagi penambahbaikan untuk memastikan ada sedikit keseimbangan. Kita faham bahawa eksekutif is the government. Maknanya mereka perlu diberi ruang untuk memperkenalkan undang-undang dan sebagainya. Tetapi macam disebut ya, kita ada dalam peraturan kita ya, urusan kerajaan didahulukan. Yeah. Kalau ada urusan tentang vote of confidence kepada kerajaan, bagi saya itu bukan urusan biasa. Bukan soal masalah banjir di Setiawangsa. Kan? Ini soal keabsahan kerajaan itu dan ia mesti dibawa to the vote. Kan? Kalau tak dan kita dapat selesaikan dan kerajaan boleh proceed dengan terus. Kedua, perlu ada opposition days. Kalau di UK, di Canada, dua-dua negara Westminster, di UK tak silap saya 20 hari diperuntukkan untuk parti pembangkang membawa mungkin private members bill dan sebagainya untuk dibawa ke parlimen. Ia bersifat simbolik. Ya, di mana
apa yang diluluskan pada opposition day itu tidak binding kepada kerajaan. Tetapi macam misalnya saya ingat di bawah era Gordon Brown, beliau pernah kalah sekali. Itu kali pertama kerajaan kalah pada opposition day. Dan Theresa May, dia tak pernah mencabar sebab kerajaan dia terlalu fragile, dia tidak pernah mencabar atau minta undi belah bahagi untuk opposition day punya motions supaya menyelamatkan kerajaan dia yang stabil. Tetapi itu penting dia. Maknanya kalau katakan ada undang-undang yang nak dibawa oleh mana-mana parti pembangkang dan sebagainya, untuk mereka bawa, dibahaskan, penyokong kerajaan juga boleh bahaskan dan diberi ruang yang secukupnya. Ya, jadi nampaklah parlimen ini lebih seimbang dan antara kerajaan dan pembangkang, walaupun ya apa-apa yang diputuskan pada opposition day bersifat sebagai simbolik. Baik, terima kasih. Interesting, opposition di parlimen. Satu reformasi yang mungkin kita dia sebut Melaka dulu. Baik, terima kasih YB. Okey, sebelum saya pergi ke soalan yang ni tadi YB ada sebut juga tentang bagaimana pembentukan jawatan kuasa pilihan khas yang diwujudkan untuk pastikan sebarang perbincangan dan isu-isu yang nak dibawa itu dan juga dapat ke parlimen dan nak dibawa ke parlimen itu dapat dibincangkan dengan lebih baik. Okey, parlimen melalui satu jawatan kuasa pilihan khas juga untuk melantik jawatan-jawatan utama perkhidmatan awam. Jadi benda ini diwujudkan pada tahun 2019 yang pernah di mana mengemukakan laporan ataupun berhubung dengan pelantikan jawatan seperti Ketua Hakim Negara, seterusnya sebagai Ketua dan Timbalan Ketua Polis Negara, pengerusi dan juga Ahli Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ataupun SUHAKAM, seterusnya Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah ataupun SPRM. Jadi walaupun objektif prosiding jawatan kuasa pilihan khas ini tidak bertujuan untuk menyemak pun dan ataupun mengesahkan pelantikan jawatan utama yang telah saya sebutkan tadi seperti mana yang diamalkan di Kongres Amerika Syarikat, tapi lebih tertumpu kepada pengawasan kepada tindakan pihak eksekutif. Jadi sejauh mana amalan ini perlu ataupun dilihat wajar terhadap fungsi dan peranan parlimen serta kesannya terhadap keistimewaan eksekutif itu sendiri. Saya rasa mungkin YB boleh mulakan dulu dengan soalan ini. Silakan. Ya, bila kita wujudkan jawatan kuasa tu, tetapi dia punya pada 2019 tu pun ya, kita lihat tu pada zaman kerajaan PH, tapi kita tak define apa kuasa dan ruang lingkup jawatan kuasa tersebut, dan kita tengoklah beberapa punca kuasa dia pun tak jelas lah. Ya, jadi bila timbul beberapa pelantikan yang kontroversi dan orang pun bertanya pada jawatan kuasa, korang buat apa? Kan, but they cannot answer because benda tu tak properly defined. Jadi saya ingat dia lebih pada satu method untuk mengimbangi prerogatif Perdana Menteri. Of course, kata putus ya untuk beliau menasihatkan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi sekurang-kurangnya ada proses supaya kalau timbul apa-apa isu, maknanya ia boleh dibangkitkan dan dipersoalkan dan untuk mengelak masalah-masalah lebih besar di masa akan datang. Dan ini mungkin kita belajar daripada kesilapan yang lepas untuk kita, saya fikir mekanisme ini perlu, cuma kita perlu belajar untuk butirkan dengan lebih mendalam di masa akan datang. Baik. Terima kasih YB. Jadi kalau kita tengok, Prof mungkin boleh tambah sedikit. Tadi ialah antara isu dia saya nampak yang telah dikongsikan adalah tentang macam mana untuk define ataupun ruang lingkup punca kuasa dan sebagainya masa sebarang lantikan dan sebagainya. Itu agak kabur kalau kata kita tengok kan, agak tidak berapa jelas. Mungkin Prof ada mungkin boleh kongsikan bagaimana cara ataupun kaedah yang lebih baik boleh diguna pakai selepas ini. Mungkinlah. Baik, kalau kita lihat ketiga-tiga jawatan tersebut ya, jawatan hakim Mahkamah Tertinggi, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tertinggi di bawah perlembagaan, jelas sekali dengan prosesnya, ada jawatan kuasa pemilihan dan lantikan atas nasihat Perdana Menteri terhadap kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ya. Tapi dua jawatan yang lain itu ada di bawah Akta Parlimen. Ketua Polis Negara di bawah Akta Polis, SUHAKAM di bawah Akta SUHAKAM, SPRM di bawah Akta SPRM. Jadi kalaulah memang ada political will untuk memberi satu input yang lebih
untuk membaiki governance dalam lantikan tersebut, saya rasa boleh dipinda. Akta mudah dipinda kerana tidak perlu majoriti 2/3. Dan kalau ada political will, dalam keadaan sekarang saya rasa banyak political will ni. Tengok akta anti-hopping law tu sekejap je dah lulus 2/3 tu. Tapi kalau akta parlimen biasa boleh dipinda dengan alasan dengan justifikasi bahawa kita mahu pembaikan dalam pelantikan jawatan-jawatan utama ini, jawatan yang penting kepada keselamatan negara, jawatan yang penting kepada integriti dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk lantikan hakim tu saya rasa kita telah mencapai satu tahap yang baik. Cuma satu isu saja tentang lantikan hakim ni ialah tentang kuasa Perdana Menteri untuk memutuskan siapa yang akan dinasihatkan untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. So dalam konteks ini saya ada terbaca satu tesis daripada Universiti Melaya mengenai isu ini yang mencadangkan supaya Perdana Menteri apabila memberi nasihat tu hanya sekali saja boleh tarik balik. Maknanya sekali tarik balik, maka yang kedua tidak boleh tarik balik lagi. Ya, setelah JAK telah memutuskan siapa yang layak dilantik sebagai hakim. Itu saja. Tapi untuk lantikan SPRM, Ketua Polis Negara dan Ketua Suhakam, saya rasa mudah dilaksanakan kalau ada political will untuk mengubah, untuk menambah baikkan, khususnya SPRM. Baik, terima kasih banyak Prof. Jadi kita dah lihat bagaimana isu ini dibincangkan untuk memastikan check and balance, imbangnya, dan juga kita nak tahu kan semak dan imbang, check and balance itu dapat dijalankan dengan baik. Jadi untuk yang seterusnya, saya rasa soalan ni dia agak yang terkini tentang di mana isu tentang tuntutan wang pampasan oleh pihak yang mendakwakan dia adalah waris kepada Kesultanan Sulu. I think benda ni masa ketika sidang parlimen bermula sesi yang lepas baru-baru saja ini agak panas dalam 2-3 hari pertama tu. I think it lasted for 1 week. Masa tu saya pun tengah bersidang, jadi saya pun tak dapat nak catch up semua benda, tapi saya dapat lihat bahawa ini adalah satu topik yang sangat hangat dibincangkan. Sama ada patut atau tidak dibahaskan di parlimen ketika itu. Jadi itu sahaja nak memastikan patut atau tak patut dibincang pun ketika itu dah jadi satu perbincangan yang sangat panas, apatah lagi dengan isi. Jadi pelbagai cara dan juga ataupun kaedah telah pun diambil digunakan untuk pastikan mana yang sensitif, mana yang boleh, mana yang tu, sehingga pastikan untuk memastikan semak dan imbang itu dapat dilakukan dengan lebih baik di antara legislatif dan juga eksekutifnya. Jadi saya, kalau boleh, saya nak minta kedua-dua panel, YB dan juga Prof, untuk respon tentang bagaimana isu ini diperlihatkan pihak kuasa eksekutif dan juga parlimen itu disusun aturkan, diguna pakaikan untuk pastikan apa juga the interest of the public, maksudnya dapat kita meteraikan dalam masa yang sama, juga memastikan isu-isu sensitif seperti keselamatan dan sebagainya dapat dilindungi juga. Mungkin YB boleh kongsikan? Okey, jawapan umum saya ni, pandangan saya ialah bahawa saya fikir tempoh hari patut dibahaskan, pandangan saya, sebab banyak kalau kita masing-masing kita terima macam-macam, ini surat ni, surat tu, sampai perjanjian tahun 1800 dan sebagainya. Dan tentu kita dikejutkan sebab bila tiba-tiba ruling tu dan juga tindakan kepada aset Petronas, walaupun Petronas menjelaskan perkara tersebut. Jadi saya fikir perlu ada sedikit penjelasan dan kemudian dibuat, tetapi sepatutnya ada penjelasan awal supaya wakil rakyat yang kami juga menjawab persoalan-persoalan konstituen kami dapat pulang dan memberi jawapan yang jelas. Tetapi macam tadi disebut juga, kalau dalam keadaan-keadaan yang terlalu sensitif, ada beberapa perkara, saya ingat, saya tak ingat dia punya the name of the institution itself, tetapi dan kita lihat ia diamalkan, misalnya ketika beberapa krisis. Kalau di Westminster, di UK, ada beberapa perkara yang mana Perdana Menteri akan menjemput, mereka ada institution Privy Council, tetapi kadang-kadang dia ada informal committee, di antara dipanggil ketua pembangkang, mungkin parti ketiga yang terbesar, mungkin kalau di Malaysia relevan juga bagi Sabah Sarawak, ketua menteri dan sebagainya, untuk menjelaskan, sekurang-kurangnya, sebab
kalau ketua pembangkang dah settle, ketua Menteri Sabah dan Sarawak dah settle, maka we can expect that the issue will die down. Di parlimen pun it will die down. Jadi makna mekanisme itu ada kan, dan sekarang dengan semangat MOU yang kita ada, saya ingat benda ni boleh dilaksanakan kan. We are in the right political climate to do that, dan ini sepatutnya menjadi satu kebiasaan bagi negara kita. Maknanya langkah untuk memperjelaskan terlebih dahulu kenapa dan mengapa ianya boleh atau tidak boleh dibincangkan patut diambil lebih awal. Okey, baik. Mungkin Prof ada juga pandangan yang nak dikongsikan. Secara peribadi saya berpendapat bahawa ketika kes itu panas dan masih lagi belum selesai di mahkamah di Perancis, apabila berlaku apa yang dipanggil publicity yang meluas tentang isu ini, saya rasa apa yang diputuskan oleh YB Speaker masa itu ialah memastikan bahawa strategi yang kita ada dalam menangani tuntutan tersebut tidak dibincangkan secara terbuka di Parlimen, maka beliau telah memilih untuk tidak membenarkan dibincangkan. Secara peribadi saya bersetuju bahawa dalam konteks apabila satu kes sedang dibicarakan di mahkamah, walaupun mungkin tidak ada isu subjudis atau sebagainya, tapi kalau ia dapat mengurangkan ataupun melemahkan kes kita apabila dibincangkan secara terbuka dan digunakan oleh pihak yang sana untuk memenangkan diri mereka, saya rasa eloklah kalau tidak dibincangkan secara terbuka. Itu pandangan peribadi saya lah. Namun saya bersetuju dengan YB Nick bahawa dalam keadaan tertentu di mana isu amat sensitif dan perlu diutarakan kepada mereka yang berkepentingan. Misalnya kalau isu Sultan Sulu ialah isu Sultan Sabah ini, Ketua Menteri Sabah perlu dijelaskan. Jadi dalam konteks ini mungkin ada satu jawatan kuasa khas digunakan untuk memanggil wakil-wakil pembangkang untuk berbincang dan menerangkan apa yang sedang berlaku. So jadi sekurang-kurangnya mereka faham dan mereka boleh menyampaikan kepada ahli-ahli parlimen yang lain. Itu saya rasa, ataupun kita buat satu persidangan tertutup, bukan dalam parlimen, mungkin di luar parlimen, untuk membincangkan isu ini supaya ahli-ahli parlimen dapat dapat diperjelaskan. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih Prof. Jadi saya rasa it's how to manage juga the issue tu, sebab ia melibatkan, bila benarlah saya setuju juga, di mana melibatkan kepentingan secara keseluruhannya, bukan Sabah saja. Bukan kita kat Malaysia, di Malaysia Semenanjung pun kita risau juga what happened dan sebagainya kan. Tapi perlu disusunkan dengan lebih baik, diaturkan dengan lebih baik supaya urusannya itu dapat dibincang dengan keadaan yang lebih tenang dan aman. Dan semua kepentingan, termasuk kepentingan awam, kepentingan keselamatan dan sebagainya, dapat dipelihara dengan lebih baik. Jadi terima kasih kepada kedua-dua panel untuk soalan-soalan daripada saya yang setelah pun saya kongsikan tadi. Jadi mungkin saya nak tanya juga dengan mana-mana dalam Dewan ini mungkin nak kongsikan ataupun nak ada tanya soalan. Kita buka soalan kepada mana-mana audiens yang nak bertanyakan. Sekali lagi kita sedang membincangkan tentang apakah antara keistimewaan eksekutif dan juga keistimewaan parlimen, cabaran untuk pastikan check and balance ini ataupun semak dan imbang ini dapat dilakukan dengan dan dijalankan dengan baik di parlimen. Mungkin ada mana-mana audiens minta kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Nama saya Hanif. Saya nak tujukan soalan kepada YB Nik Nazmi. Sebenarnya saya ada ternampak Yang Berhormat Bagan. Boleh saya nak tanya dia, tapi dia adalah salah seorang tetamu kehormat, tapi tak apalah, jawapan daripada YB Nik Nazmi pun mungkin mencukupi. Ada YB Sadiqin juga di sini, Tuan Wong, saya dah nampak dia. Saya nak tanyakan mengenai dengan perjanjian MOU di mana ditandatangani tahun lepas dengan menjunjung titah kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. MOU ditandatangani untuk menyejukkan suhu politik negara ketika itu tahun lepas yang sangat tegang. Semalam berlaku juga satu, orang kata, krisis lah, di mana di salah satu HQ di parti politik telah mendesak PM untuk menyegerakan PRU. So kita tak tahu mana yang akan datang dulu, sama adakah PRU atau pembentangan belanjawan 2023. So saya nak tanya tentang MOU, dia telah tamat pada 31 Julai yang lepas, di mana ketika itu Yang Berhormat Bagan salah seorang yang telah menandatangani MOU. So saya nak tanya, sekiranya
belanjawan 2023 yang datang dahulu, apakah prinsip atau pendirian di pihak parti pembangkang untuk membawa kembali roh atau semangat MOU ini untuk menyokong atau boleh berkompromi untuk meluluskan belanjawan yang dibentang oleh kerajaan, atau mungkin pihak pembangkang boleh menilai semula belanjawan yang dibentangkan ini sama ada untuk menyokong atau tidak menyokong belanjawan. Terima kasih YB. Baik. Siapa nama tadi? Sorry. Hanif. Anis. Hanif. Hanif. Okey, baik. Terima kasih Hanif. Hanif daripada Saya daripada UM. UM. Baik. Terima kasih Hanif. Saya juga pelajar UM sekarang untuk pengetahuan. Yes. Tengah buat dekat Impuma. Okey. Baik, soalannya ada soalan lain ke ataupun kita nak go one by one dulu dan atau kita nak kumpulkan ni? Okey, ada yang beratur dah. Baik, kita kumpulkan dulu lah. Tadi tentang MOU dan macam mana perbelanjaannya kepada YB. Seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Khairul Nizam daripada Pegawai Penyelidik Dewan Undangan Negeri Terengganu. Jadi simple saja soalan saya. Berdasarkan study order Dewan Rakyat perkara 45 fasa kedua yang mana seseorang ahli mesyuarat itu tidak hadir mesyuarat tidak dibenarkan mengundi. Maksudnya di sini seseorang ahli parlimen walaupun dia eksekutif sekalipun dia wajib hadir ke mesyuarat untuk mengundi. Yep. Yang menatijahkan bahawa tugas hakiki ahli parlimen ini adalah mengubah undang-undang. Cuma kalau kita tengok keadaan sekarang, tak kisahlah dia kata memberi alasan sibuk dengan tugasan eksekutif, kehadiran ahli parlimen tidak memuaskan di parlimen. Jadi pada pandangan ahli panel, dengan menggunakan kaedah seimbang dan imbang itu, macam manakah cara kita nak menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Seterusnya. Selamat sejahtera kepada ahli panel dan semua sekalian. Nama saya Shashmita Nair, saya dari Universiti Malaya, pelajar tahun 3, Fakulti Perundangan. Soalan saya untuk kedua-dua ahli panel, do you think Malaysia is ready for the right of freedom of information to be included in our constitution? And if so, would the existence of acts like the OSA negate the functionality of such right? Terima kasih. Okey. Shashmita, thank you very much Shashmita. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli dari Institut Integriti Malaysia. YB Nik Nazmi, saya cerita banyak berkongsi tentang parlimen sebelum ni. Dan juga saya juga ahli parlimen digital Setiawangsa sebelum ni, mewakili Setiawangsa juga sebelum ni. Ringkas soalan saya, tak sempat tanya pada speaker Tan Sri tadi. Adakah peraturan mesyuarat 14.1 perlu diperkukuhkan dan peraturan mesyuarat 15.1 perlu dipinda, yang mana peraturan mesyuarat 15.1 hanya memperuntukkan urusan kerajaan perlu didahulukan semata-mata, dan adakah kita tengok aturan urusan mesyuarat hanya pertanyaan-pertanyaan lisan dan juga undang-undang semata. So adakah perlu macam YB cakap tadi, opposition day debate, backbench business committee, itu perlu diperkukuhkan dalam peraturan mesyuarat 14.1. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Okay, last one for the day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Naki Amirul bin Ramli daripada pelajar tahun kedua master di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi soalan saya, sebenarnya saya menantikan daripada pagi daripada sesi 1 tadi kerana kita bincangkan mengenai parlimen, tetapi terdapat satu komponen mengenai parlimen yang saya rasa jarang dibincangkan apabila kita mengatakan mengenai menguat kuasa atau menambah baik fungsi parlimen sendiri, iaitu fungsi yang di-Pertuan Agong sendiri. Jadi kita lihat sejak menjak ini, kita nampak sejak berlaku krisis politik beberapa tahun yang dahulu, kita lihat rakyat ramai yang melihat yang di-Pertuan Agong sebagai the neutral party yang mendamaikan kebanyakan krisis ini. Jadi persoalan saya adalah, adakah terdapat sebarang kemungkinan untuk meningkatkan atau memperhalusi lagi fungsi atau peranan yang di-Pertuan Agong dalam menangani cabaran mengenai semak dan imbang ni, memandangkan yang di-Pertuan Agong sendiri mempunyai kuasa di dalam perlembagaan yang boleh dipinda sekiranya terdapat kemahuan politik itu sendiri. Terima kasih. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Baik, terima kasih. Faiz daripada UIA. Okey, kita ada 5 soalan. Tan Sri.
kepada kedua-dua panel. Soalan yang pertama tadi kepada YB Nik Nazmi sendiri, iaitu tentang MOU dan juga bajet. Teruskan untuk menjawab YB, silakan. Boleh. Then I think we pick up the rest of the questions and then after that to Prof. Terima kasih. Okey, terima kasih moderator dan soalan-soalan. Susah lagi susah daripada soalan parlimen. Tentang MOU sebenarnya dia tidak tamat pada 31 Julai. MOU itu menyebut bahawa kita bersetuju pilihan raya umum tidak akan diadakan sebelum 31 Julai. So the MOU is still running sehingga kerajaan terbubar. Jadi tentang bajet, tentang bajet kita akan of course dengar dan lihat. Sebelum ini kita dilibatkan, makna dalam semangat MOU itu kita akan dilibatkan di dalam beberapa siri perbincangan tentang belanjawan kerajaan dan kita akan lihat dan teliti sebelum buat apa-apa keputusan. Itu jawapan saya lah. Tak tahu kalau jawapan YB Bagan macam mana. Tapi saya kata itu our general stand lah. Mana we need to look at the details, then baru kita come up with our stand tentang bagaimana Pakatan Harapan akan mengundi dalam belanjawan. Tentang daripada Terengganu tadi, tentang kehadiran. Bagi saya kalau tak nak hadir, dia tak payah jadi wakil rakyat lah. Kan? Dia tugas hakiki dia is still a legislator. Tetapi macam saya ada sebut tadi, kita punya sistem whip. Siapa yang suka tengok Netflix ada House of Cards. Kalau whip di UK, di US, they are very powerful. Kat Malaysia tak sangat sebab dulu automatic. Kalau you parti A, you akan vote parti A. Kalau you parti B, you vote parti B. Tidak ada masalah. Dan kerajaan pun mungkin mempunyai majoriti yang sangat besar. Tapi hari ini situasi itu dah berubah. Jadi dalam keadaan ini, yang saya nak katakan, pertama, institusi whip itu perlu diperkuatkan. Itu tugas parti, bukan tugas orang lain. Kedua, kita juga kena berlaku adil. Kalau di luar negara, dia ada sistem pairing. Sistem pairing ni apa? Kalau tiba-tiba seorang wakil rakyat nak beranak, kan sekarang ramai young female legislators, they want to give birth, are they expected to vote? Kan? Jadi dalam keadaan itu di UK misalnya, mereka boleh request, itu tugas whip, dia bincang dengan whip kerajaan, dengan whip pembangkang. So you ada apa? So dia akan take one out because it's only fair, because that is an unfair punya advantage kepada kerajaan kalau seorang YB pembangkang nak beranak, kan? So I think kat Malaysia tak ada, we don't have that. Kan jadi kita tak nak pernah berlaku. Saya ingat dekat UK ke kat mana dulu sampai kena usung dengan ni seorang YB MP nak mengundi di sana. Kan, I think we need to develop a better system so that it's fair. Sama ada wakil rakyat muda atau tua, kita perlu berlaku adil kepada mereka. Jadi kalau yang penting itu cerita lain. Dia tak ada sebab. Tapi kalau dia ada sebab dia tidak dapat hadir, I think it's only fair. Kedua, tadi ada soalan sikit tentang FOI. I think FOI is very relevant, tetapi kita kena pindah ataupun we have to there are two ways to do it. Satu, kita pindah OSA untuk exclusion tu jadi sangat sedikit, ataupun kita ada FOI dan kita sebut ada beberapa perkara yang tak tertakluk bawah FOI. Misalnya strategi keselamatan negara dan sebagainya. So you define it very clear. Baru boleh. Kalau tidak FOI dan ada OSA yang ada hari ini, it cannot function. In fact, that's the problem kita ada di Penang dan Selangor. Basically tak banyak orang guna pun FOI itu because it's difficult to enforce. Dan last sekali tentang pindaan undang-undang. Pindaan undang-undang bagi saya setuju. Kalau boleh saya kata tadi, kalau vote of confidence, it should not be treated as another motion. Kalau ada vote of confidence, ia kena didahulukan kerana ia melibatkan keabsahan kerajaan. Kedua, perlu ada opposition day untuk memberi ruang kepada pihak pembangkang untuk memberi pandangan dan input mereka. Ya. Baik, terima kasih YB. Menjawab hampir ke semua soalan yang telah ditujukan tadi. Dan sekarang saya nak minta kalau boleh Prof untuk menjawab. Sebab dia ada soalan yang dia tak bagi tahu kepada dia minta duduk panel untuk tanyakan. Prof, silakan. Soalan pertama tu tentang MOU tu, orang politik lah jawab, yang saya tak boleh jawab yang tu. Soalan kedua mengenai kehadiran tu, saya setuju dengan YB ni.
Nazmi, bahawa kita perlu ada satu sistem yang lebih adil lah kepada semua. Ya. Saya setuju bahawa kalau dia ponteng tu, dia ponteng lah kan. Jadi tindakan ialah tindakan oleh parti lah kepada MP tersebut. Ya. Soalan ketiga mengenai FOI, saya setuju bahawa tanpa pindaan kepada OSA, kita tidak boleh melaksanakan FOI dengan lancar, dengan baik. Ya, perlu ada pindaan dan kita perlu juga lihat section 1, 2, 3 Akta Keterangan, perlu lihat juga ya, kerana ia juga melibatkan kuasa mahkamah menentukan sama ada maklumat itu wajib disembunyikan atau tidak ya. Kemudian isu tentang urusan kerajaan diutamakan seperti dalam standing orders, ini adalah amalan memang di Parlimen Westminster pun, tapi di UK telah diubah ya, kerana sejak begitu lama bahawa kalaulah bisnes itu atau urusan itu penting kepada kestabilan negara, maka ia perlu diutamakan. Misalnya vote of confidence atau vote of no confidence itu, saya rasa ini perlu mendapat persetujuan daripada semualah ahli dewan untuk meminda standing orders. Kemudian isu tentang peranan yang di-Pertuan Agong, kita tahu bahawa dalam bab dissolving the house tu, itu adalah bertindak atas nasihat Perdana Menteri ya. Tapi ada juga tentang kuasa untuk memanggil persidangan parlimen, juga secara konvensinya adalah dengan nasihat Perdana Menteri. Jadi bila manakah atau di manakah kuasa secara prerogatif yang Tuan Agong untuk berkaitan dengan parlimen. Itu yang perlu kita lihat dalam keadaan di mana berlaku hang parlimen misalnya. Di situ wujud kepentingannya peranan Tuan Agong menentukan ke mana arah tuju kerajaan masa itu. Tidak ada satu parti yang benang hang parlimen. Itu saya rasa perlu dibincang secara mendalam lah. Dan kita, saya rasa dalam konteks ini peranan Tuan Agong itu amat besar, walaupun beliau baginda adalah seorang constitutional ruler, tapi peranan baginda amat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk jawapan yang saya rasa cukup baik daripada kedua-dua panel. Jadi inilah dia ruang yang telah pun kita diberikan tadi. Masanya pun dah habis dah 1 jam. Jadi terima kasih banyak kepada pihak penganjur yang telah pun Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. I did my law in UiTM anyway, so I am not part of the law of UM. But now I am a student of UM. Doing my public policy. Anyway, terima kasih banyak kepada Tan Sri kerana sudilah, dan juga saya rasa ini satu forum ataupun satu ruang perbincangan yang sangat baik dan telah juga memberi ruang yang sangat luas kepada semua penglibatan student-student, khususnya pelajar dalam ruang lingkup seperti ini. Dalam konteks ini saya rasa sangat baik, memberi pendedahan yang cukup baik juga kepada semua. Jadi terima kasih kepada yang berhormat yang sudah pun dapat hadir pada pagi ini. YB Bagan, kalau saya tak nampak minta maaf sebab semua pakai face mask, jadi saya tak perasan. Saya pun bukan ahli parlimen lagi. Jadi saya tak perasan. Jadi saya minta maaf. Dan kepada semua YB yang dapat hadir daripada Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri maupun Dewan Negara, terima kasih banyak. Kepada semua tetamu-tetamu kehormat yang hadir dan masih lagi bersama dengan kita, terima kasih banyak. Dan juga khususnya kepada kedua-dua panel yang telah pun bersama dengan kita sepanjang 1 jam ini untuk membincangkan tentang tajuk yang telah diberikan. Jadi kita harap selepas ini parlimen kita dan juga ruang eksekutif dan juga ruang parlimen kita ataupun legislatif kita dapat diberikan satu lagi pengkhususan yang lebih baik, aturannya dengan lebih baik supaya tidak ada lagi isu-isu tentang salah guna kuasa, abuse of power ataupun tujuan-tujuan yang tidak baik bagi memastikan negara ini dapat ditadbir dengan baik. Kerana ini adalah antara institusi yang paling besar ataupun paling hebat tanggungjawabnya kepada pentadbiran negara khususnya dan juga kebajikan dan keharmonian rakyat itu. Jadi kita harap selepas ini ianya akan jadi satu ruang yang lebih baik kerana tak lama lagi pun bajet akan dibentangkan. Jadi kita akan tengok bagaimana nanti ruang ini dapat digunakan dengan lebih baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang baik-baik saja dapat kita ambil pada pagi ini dan yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya. Saya minta maaf, minta ampun kalau kata ada sebarang kekurangan saya. Lama tak jadi moderator, biasa
jawab juga soalannya kerja dia. Jadi bila kita tanya soalan ni saya pun sendiri gugup juga. Jadi terima kasih sekali lagi atas ruang terberikan. Jadi mudah-mudahan yang baik-baik bisa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas perkongsian itu tadi. Ahli panel dan YB Datuk dimohon untuk terus kekal di atas pentas dan dijemput yang berbahagia Datuk Nur Yahati Awang, Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia, untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan sedikit cenderamata kenangan dari pihak Parlimen Malaysia. Hadirin yang dihormati, tamat sudah sesi perbincangan pada tengah hari ini. Majlis akan berehat untuk jamuan makan tengah hari dan rehat. Sesi forum akan disambung semula pada jam 2.30 petang. Dipersilakan div-div kehormat serta hadirin yang dihormati untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan para hadirin boleh menunaikan solat di surau Parlimen Blok Utama yang berada di sebelah kiri Dewan ini dan surau di aras bawah Blok Ahli Parlimen dan Pentadbiran. Mohon juga hadirin dapat bersedia pada jam 2.30 petang untuk sesi forum ketiga. Juga dimaklumkan kepada semua hadirin, satu sesi lawatan ke Dewan Rakyat akan diadakan sebelum tamat simposium pada hari ini. Selamat menjamu selera.